Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala, mari kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim surah Al-Jin. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 23. So pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula ayat 24 sehinggalah nanti ayat terakhir insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Qul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Sadaqallahul Azim. Baik, pada ayat 4 Allah Ta'ala berfirman, ayat 24 Allah Ta'ala berfirman, hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasira wa aqallu adada. Sehingga kan apabila mereka melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, maka pada ketika itu mereka mengetahui siapakah yang paling lemah penolong-penolongnya dan siapakah yang paling sedikit jumlahnya ataupun tenteranya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah, ayat Allah Ta'ala ni diawali dengan hatta yang disebut dengan harful ghayah, yang biasa diterjemah dengan sehingga. Apabila Allah Ta'ala mengawali satu ayat dengan hatta, sehingga, maka sebelumnya ada perkara yang disebutkan, sama ada dizahirkan ataupun tidak. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah mengatakan bahawa ayat Allah Ta'ala ni diturunkan Allah berkenaan tentang sikap orang-orang musyrik dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman semasa berada di kota Makkah. Mereka orang-orang kafir memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman itu sebagai golongan yang sangat lemah. Kerana memang pada ketika itu jumlah kaum muslimin belum ramai dan yang beriman kepada Rasulullah SAW pada ketika itu pun lebih banyak daripada kalangan orang-orang miskin. Pada masa yang sama mereka juga memandang bahawa jumlah Nabi SAW itu sangat sedikit. Intinya mereka begitu berbangga kerana mereka merasa bahawa mereka lebih kuat dan mereka lebih ramai berbanding umat Islam pada ketika itu di bawah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dekat sini hatta, sehingga, maksudnya sampai bilakah mereka merasa bahawa diri mereka lebih kuat, sampai bilakah mereka merasa bahawa mereka lebih ramai. Itu hatta idza ra'aw ma yu'adun, sehingga apabila mereka melihat azab yang dijanjikan kepada mereka. Dekat dunia ni dia rasa dia hebat.
sebabnya dia lebih ramai, sebabnya penolong-penolong dia lebih kuat, dan mereka memandang umat Islam sebagai golongan yang lemah. Tetapi Allah mengatakan hatta idza ma ra'aw ma yu'adun, itu hanya sampai apabila mereka melihat azab yang dijanjikan kepada mereka. Jadi orang-orang kafir tu merasa bahawa diri mereka kuat, mereka ramai, itu hanya sampai apabila mereka menyaksikan azab Allah. So ketika mana nanti mereka menyaksikan azab Allah Ta'ala yang akan ditimpakan kepada mereka oleh kerana kekufuran mereka dan oleh kerana perbuatan mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka pada ketika itulah mereka mengetahui man ad'afu nasira, siapa yang paling lemah penolong-penolongnya. Pada ketika itu, apakah penolong-penolong orang Islam lebih lemah daripada penolong-penolong orang kafir? Pada ketika itu, apakah jumlah mereka, tentera mereka lebih ramai daripada orang-orang yang beriman? Ya. Jadi apa yang dibanggakan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam dan sikap mereka memandang rendah kepada orang Islam, itu hanya sampai apabila mereka nanti menyaksikan azab Allah. Apabila mereka menyaksikan azab Allah Ta'ala, maka mereka akan tahu bahawa sebenarnya tidak ada penolong yang kuat kepada mereka. Walaupun dekat dunia mereka menyangka bahawa mereka mempunyai penolong-penolong yang kuat, tetapi saat sudah diperlihatkan kepada mereka azab Allah, maka ketika itu mereka sedar bahawa penolong mereka itu sungguh sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Kerana tidak dapat menolong mereka daripada azab Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu kawan rapat ataupun kawan yang dapat memberi syafaat pertolongan. Dalam ayat yang lain malah Allah mengatakan bahawa orang-orang yang kita pandang dapat menolong kita, pada ketika itu lari menjauh daripada kita, sebagaimana firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada ketika itu saudaranya, kawannya akan lari meninggalkan dia, menjauh daripada meninggalkan dia. Tidak akan ada sesiapa yang dapat menolong dia. Maka pada ketika itu nanti, yang dapat menolong seseorang hanyalah keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kumpulan dia yang ramai, atau yang dia menyangka bahawa penolong-penolong dia kuat-kuat semasa di dunia, maka di hadapan Allah Ta'ala nanti tidak ada sesiapa yang dapat menolong dia kecuali amal kebaikan dia. Seoleh kerana itulah, apabila orang-orang kafir misalnya merendahkan kita dekat dunia ni, memandang umat Islam dengan pandangan yang merendahkan, sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah SAW pada masa dahulu, maka kita tidak perlu rasa kecil hati. Kita tak perlu rasa kecil hati. Akan sampai masanya orang-orang kafir itu mengetahui bahawa sebenarnya mereka lah golongan yang sangat lemah dan jumlah mereka lah yang amat sedikit. Iaitulah ketika mana mereka menyaksikan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Baik, kita teruskan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 25, Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Aku tidak mengetahui sama ada azab yang dijanjikan itu kepada kamu sudah dekat, atau Tuhanku menentukan bagi kedatangannya satu tempoh yang lanjut. Disebutkan dalam riwayat,
apabila Rasulullah SAW membacakan ayat 24 surah Al-Jin tadi, iaitulah hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasira wa aqallu adada, maka salah seorang tokoh pembesar kepada orang-orang musyrik yang bernama Nadhr bin Harith, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, mata yakunu hadha alladhi tu'iduna bihi, bilakah akan berlaku apa yang kau janjikan kepada kami? Dia tanya, bilakah akan berlaku azab yang kau janjikan kepada kami? Dia cabar. Fa'anzalallah, maka ketika itu Allah Ta'ala menurunkan ayat 25 surah Al-Jin ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, in adri, saya tidak tahu, aqaribum ma tu'adun, apakah sudah dekat apa yang dijanjikan kepada mereka daripada azab Allah, am yaj'alu lahu rabbi amada, atau Tuhanku menjadikan baginya masa yang lanjut. Artinya Nabi SAW diberitahu Allah supaya Nabi menyampaikan kepada orang-orang musyrik itu bahawa tentang perihal hari kiamat ni, Nabi tak tahu apakah sudah dekat masa kedatangannya ataupun tidak. Nabi SAW tak diberitahu oleh Allah, tetapi ia sesuatu yang pasti akan berlaku. Tidak ada sebarang keraguan padanya bahawa hari kiamat itu pasti berlaku. Tapi bilakah ia akan datang, masa yang dekat ataupun masa yang masih lama, Rasulullah SAW sendiri tak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka hatta Rasul la ya'lamu mata nasrullah, sehingga kan Rasulullah pun tak tahu bila akan datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ada orang yang memandai-mandai menjelaskan seolah-olah dia tahu bila hari kiamat dah dekat ataupun masih jauh, maka sungguh ia telah bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Ayat 25 ni juga menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seandainya Al-Quran datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun direka-reka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam, maka sudah tentulah semua apa yang ada dalam Quran itu diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi oleh kerana Al-Quran memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ada perkara yang tak diberitahu oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perihal tentang hari kiamat ni, apakah ia sudah dekat ataupun masih jauh. So ini menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran ni memang betul-betul datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pada ayat 25 ni Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak mengetahui, aqribun, apakah sudah dekat azab itu, ma tu'aduna, iaitulah azab yang dijanjikan untuk kamu, am yaj'alu lahu rabbi amada, atau apakah Allah menjadikan kedatangannya pada masa yang masih lama. Jadi bila akan datang pertolongan Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman, di mana nanti pada ketika itu orang-orang kafir yang suka memperlekeh orang-orang beriman semasa hidup di dunia akan dihinakan Allah Ta'ala, Nabi SAW sendiri tak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu berhati-hati kepada setengah orang yang begitu berani mendakwa atau seolah-olah mengetahui bahawa hari kiamat itu sudah dekat, ya, berbaki beberapa tahun ataupun tahun sekian akan berlaku pada hari kiamat, akan berlaku hari kiamat. Kita perlu berhati-hati dengan orang-orang yang macam tu, kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri
tak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala apakah hari kiamat itu sudah dekat ataupun masih jauh. Apakah kemenangan orang-orang beriman di negeri akhirat itu sudah dekat ataupun jauh. Apakah kehinaan orang-orang kafir itu di negeri akhirat sudah dekat ataupun jauh. Tak diketahui oleh Allah, tak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tak diberitahu oleh Allah taala kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baik, kita teruskan ayat 26. Pada ayat 26 Allah taala berfirman, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Tuhan sahaja yang mengetahui segala yang ghaib, maka ia tidak memberitahu perkara yang ghaib yang diketahuinya kepada sesiapa pun. Alimul ghaib, hanya Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui yang ghaib. Tentang hari kiamat, ia adalah salah satu perkara yang ghaib, perkara yang tak dapat dijangkau oleh panca indera kita, peristiwa yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Dan pada ayat ni Allah mengatakan alimul ghaib, hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui tentang perkara yang ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, maka ia tidak memberitahu tidak memberitahu perkara ghaib yang diketahuinya kepada sesiapa pun. Maka oleh kerana itu Al-Wahidi mengatakan, wa fi hadha dalilun ala anna man idda'a anna an-nujuma tadulluhu ala ma yakunu min hayatin aw mautin aw ghairi dhalik faqad kafara bima fil Quran. Al-Wahidi mengatakan ayat Allah Ta'ala ni, ayat 26 ni merupakan satu dalil bahawa orang yang mendakwa bintang itu dapat menunjukkan akan hidup ataupun matinya seseorang atau yang lain-lain. Ada orang membaca dengan bintang, dia kata ada dia mengatakan akan hidup, ada dia kata akan meninggal, ada dia kata akan berjaya, ada dia kata akan macam ni, nasib begini, nasib begitu, ya. Ayat Allah Ta'ala ini menunjukkan bahawa sesiapa yang mendakwa demikian, faqad kafara bima fil Quran, maka sesungguhnya ia telah kufur terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala mengatakan, mentafsirkan ayat Allah Ta'ala ni, beliau mengatakan hadha ya'ummur rasul al-malaki wal-bashari. Apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 26 ni, bahawa Allah Ta'ala tidak memberitahu perkara yang ghaib yang diketahuinya kepada siapapun, ini am kepada Rasul-Rasul Allah, sama ada dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan manusia. Maka tentang bila berlaku hari kiamat, peristiwa berlakunya hari kiamat, malaikat pun tidak ada yang mengetahuinya. Rasul Allah Ta'ala pun tidak ada mengetahui tentang perkara ini. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang mengetahui tentang perkara ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang ada menyatakan beberapa tanda-tanda hari kiamat, tetapi itu Nabi tidak menentukan bilakah hari kiamat itu akan berlaku, ya, apakah sudah dekat ataupun masih jauh. Nabi SAW tidak pernah menyatakan bila. Nabi hanya memberitahu tanda-tanda, ya, tanda-tanda akan hari kiamat. Tanda-tanda ni pun ketika dia muncul, kita tak pernah tahu apakah dia sudah dekat ataupun masih jauh. Perkara ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dari ayat ni kita juga belajar mau'idun nasri ghaibun, janji pertolongan Allah Ta'ala tu kepada orang-orang yang beriman adalah perkara yang ghaib. Janji Allah Ta'ala untuk menghinakan orang-orang kafir yang sentiasa merendahkan orang-orang beriman, itu adalah perkara yang ghaib. Wallahu wahdahu ya'lamu al-ghaibah, dan Allah Ta'ala sendiri sahaja yang mengetahui yang ghaib. Lidha la ya'lamu mau'idu ihlaki zalimin, oleh kerana itu tidak ada sesiapa yang mengetahui
bila akan binasanya orang-orang yang zalim, wa nasrul mu'minin, dan pertolongan kepada orang-orang beriman, illallahu rabbul alamin, melainkan Allah Ta'ala sahaja Rabb sekalian alam yang mengetahuinya. Bila orang-orang zalim itu akan dibinasakan, bila mereka akan dihancurkan Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Dan bila pertolongan itu Allah beri kepada orang-orang yang beriman, itu hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Hatta para Nabi sendiri pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh kerana itu, jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang mendakwa dapat mengetahui yang gaib. Ya. Seperti orang-orang yang mendakwa bahawa dia dapat melihat jin. Gaib itu, jin itu termasuk bahagian daripada yang gaib. Ada orang-orang yang berpakaian agama, mendakwa diri kadang-kadang sebagai agamawan, kemudian dia berani mendakwa bahawa dia nampak jin dalam bentuk rupa yang asli. Mata kita tak nampak, tapi dia nampak. Ya, konon dia kata begitu. Maka dengan hal-hal yang macam ni, jangan mudah percaya. Ya, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib itu hanya Allah Ta'ala saja, termasuk dalam hal hari kiamat ataupun perkara-perkara yang gaib yang lain. Kita manusia ni tak diberitahu Allah Ta'ala tentang perkara itu. Maka yang kita tahu hanya apa yang berlaku hari ini saja. Apa yang sudah kita lakukan. Apa yang akan berlaku kita tak pernah tahu. Oleh kerana itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau engkau hendak berjanji untuk melakukan sesuatu, maka jangan engkau pastikan engkau dapat melakukannya. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٍ ذَلِكَ غَدًا. Janganlah engkau mengatakan bahawa esok aku melakukan itu. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, melainkan engkau mengucapkan insya-Allah. Kerana esok hari itu adalah perkara yang gaib bagi kita pada hari ini. Dan yang mengetahui perkara yang gaib itu hanya Allah Ta'ala saja. So, oleh kerana itu ucaplah insya-Allah. Kita tak pernah tahu apa yang akan berlaku esok hari. Apatah lagi pada hari kiamat nanti, bila akan berlaku. So, sudah tentu kita tidak dapat mengetahui akan perkara itu. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala, ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Melainkan kepada mana-mana Rasul yang diridainya untuk mengetahui sebahagian dari perkara yang gaib yang berkaitan dengan tugasnya. Apabila Tuhan hendak melakukan yang demikian, maka ia mengadakan di hadapan dan di belakang Rasul itu malaikat-malaikat yang menjaganya dan mengawasnya sehingga perkara yang gaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan. Baik, pada ayat 27 ni Allah Ta'ala mengatakan illa man irtada mir rasulin, melainkan kepada rasul-rasul yang Allah Ta'ala pilih, yang Allah Ta'ala redha terhadap sebahagian rasul-rasul Allah Ta'ala, maka Allah beritahu kepada mereka tentang sebahagian perkara yang gaib. Jadi walaupun pada ayat sebelum ni tadi Allah mengatakan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan Allah tidak memberitahu sesiapa pun tentang perkara yang gaib itu. Tetapi pada ayat 27 ni Allah Ta'ala menafikan illa man irtada bir rasulin, melainkan orang yang mana-mana Rasul yang Allah Ta'ala redha terhadapnya. Berdasarkan ayat Allah Ta'ala ni, maka ada ulama mengatakan yang dapat mengetahui perkara yang gaib daripada hamba-hamba Allah Ta'ala ni hanya kalangan para Rasul. Itu pun kalau Allah Ta'ala beritahu kepada mereka. Selain daripada
Rasul-Rasul tidak. Namun ada pendapat yang lain mengatakan kecuali orang-orang yang diridhai Allah. Ada orang-orang tertentu yang Allah Ta'ala ridha kepada dia, kemudian dia dapat mengetahui perkara yang gaib. Apakah ayat 27 dengan ayat sebelum ini bercanggah? Pada ayat sebelum ini dikatakan bahawa hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Kemudian pada ayat 27 ini dikatakan bahawa kecuali mana-mana Rasul yang diridai Allah Ta'ala. Gini, perkara yang gaib yang Allah Ta'ala nafikan tidak ada sesiapa pun yang mengetahuinya, yang Allah Ta'ala sebut pada ayat sebelum ini, itu perkara yang gaib khas berkenaan tentang hari kiamat. Jadi bila hari kiamat itu, perkara yang gaib dalam hal itu, yang mengetahuinya hanya Allah Ta'ala saja. Rasul pun tidak ada. Tetapi untuk perkara-perkara yang gaib yang lainnya, ada setengah Rasul Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala redha kepada mereka, Allah Ta'ala sayang kepada mereka, kemudian Allah Ta'ala wahyukan kepada mereka tentang perkara yang gaib, tentang perkara yang akan berlaku. Maka kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW misalnya, maka ada hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang masa yang akan datang, yang sebenarnya itu bahagian daripada perkara yang gaib, ya. Dan itu dapat diketahui oleh Rasulullah SAW kerana Allah Ta'ala wahyukan kepadanya. Yang menarik pada ayat ni, Allah mengatakan illa man irtada min rasulin, melainkan mana-mana Rasul yang Allah Ta'ala redha. Pada ayat ni Allah Ta'ala mengkhaskan menyebutkan Rasul, ya. Khassallahu ar-rusula, Allah Ta'ala mengkhaskan menyebutkan Rasul dekat sini. Min baina man irtadahum bil ittila'i ala ba'dil ghaib wa fihi dalil. Dan berdasarkan ayat ni, ini menjadi satu dalil ala ibtali da'wal kahan, ya. Menjadi salah satu dalil bahawa apa yang didakwa oleh setengah tok bomoh, ya, penyihir, ahli nujum dalam mengetahui perkara yang gaib, itu adalah sesuatu dakwaan-dakwaan yang batil. Kita pasti ada menjumpai seperti tok-tok bomoh, ya, kemudian penyihir-penyihir, kemudiannya ahli nujum, ya, yang mengkaji ilmu perbintangan. Mereka mendakwa bahawa mereka mengetahui perkara yang gaib. Berdasarkan ayat Allah Ta'ala ni, maka dakwaan mereka itu adalah dakwaan yang batil. Kenapa macam tu? Li'anna ashabaha, kerana penyihir, tok bomoh, ahli nujum, ab'adu ma yakununa 'an irtida'illahi wa aqrabuhum min sukhtihi. Mereka tu orang-orang yang jauh daripada keridhaan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan murka Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang jauh daripada redha Allah, atau orang-orang yang Allah Ta'ala murka, tak mungkin mereka dapat mengetahui tentang perkara yang gaib. Maka para Rasul yang memang Allah Ta'ala redha kepada mereka, mereka sahajalah yang ada kemungkinan mendapatkan perkara yang gaib daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberitahu Allah Ta'ala sebahagian perkara yang gaib kepada mereka. Kemudian Allah menyatakan fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Apabila Tuhan hendak melakukan yang demikian, maksudnya Allah Ta'ala hendak memberitahu kepada setengah Rasul Allah Ta'ala tentang perkara yang gaib, maka Allah Ta'ala mengadakan di hadapan dan di belakang Rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya, ya. Jadi wa yursila min amamir Rasul, Allah Ta'ala hantar dari sebelah hadapan Rasul itu, wa min khalfihi, dan daripada belakangnya, malaikah, para malaikat Allah, yahfazunahu minal jin,
Maka malaikat ni menjaga Rasul Allah Ta'ala daripada bangsa jin ataupun syaitan, li'alla yastariquhu ilal kahana, supaya mereka tidak mencuri berita gaib itu kemudian mereka sampaikan kepada Tok Bomoh. Jadi sebagaimana yang kita bahaskan pada ayat-ayat sebelum ni, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerima Al-Quran daripada Allah, yang mana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan, mengajarkan kepada Rasulullah sebahagian daripada perkara-perkara yang gaib, maka langit yang dahulu biasa jin pergi ke sana untuk mendengar berita-berita langit, maka langit telah pun dijaga, dikawal ketat oleh para malaikat Allah Ta'ala. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba, kata para jin itu, dan kami mendapati langit itu sudah dipenuhi dengan pengawal-pengawal daripada kalangan malaikat, dan juga ada bintang-bintang api yang akan membakar sesiapa sahaja yang mendekat. Wa anna kunna maqa'ida lis-sam', dan mereka mengatakan dahulu kami ada stesen, tempat duduk di sana untuk mendengarkan berita langit, kata mereka. Tetapi selepas Al-Quran diutus Allah Ta'ala, maka itu semua tidak ada, ya. Baik, ayat terakhir, ayat 28. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. Tuhan mengadakan malaikat-malaikat itu supaya ia mengetahui bahawa sesungguhnya dengan jagaan mereka Rasul-Rasul itu telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka dengan sempurna, padahal ia memang mengetahui dengan meliputi segala keadaan yang ada pada mereka, serta ia menghitung tiap-tiap segala sesuatu satu persatu. Jadi Allah Ta'ala menyatakan dekat sini, liya'lama ar-rasul anna ar-rusula qablahu kanu ala mithli halihi min at-tabligh bil haqq was sidq, bahawa Rasul-Rasul sebelumnya sama sepertinya yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan yang hak dan yang benar. Wa annahu hufidha kama hufidhu minal jin, dan Rasul dijaga Allah Ta'ala daripada jin sebagaimana Rasul-Rasul terdahulu juga dijaga. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala ahata ilmu, dan ilmu Allah Ta'ala itu meliputi bima indahum zahiran wa batinan, iaitulah zahir dan batin, semua diliputi oleh ilmu Allah Ta'ala, sehingga kan la yafutuhu minha syai', tidak ada yang luput daripada pengetahuan Allah Ta'ala walau sedikit pun. Wa annahu ta'ala ahsa kulla syai'in adada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung tiap-tiap segala sesuatu satu persatu dengan begitu detail. Maka ilmu Allah Ta'ala itu bukan secara ijmal, bukan secara global, tetapi ilmu Allah Ta'ala itu secara terperinci, tafsili, sehingga kan tidak ada sesuatu pun yang tak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai membahaskan surah Al-Jin mulai daripada ayat pertama sampailah ayat terakhir. Ada beberapa perkara penting yang perlu kita ingat daripada surah Al-Jin ini, pengajaran yang kita ambil, ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui ialah wujudul jin. Berdasarkan surah Al-Jin ini, maka kita wajib beriman bahawa jin itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, wa annahum mukallafun, bahawa jin itu juga dibebani hukum taklif. Ada perkara yang mesti dilakukan, ada perkara yang mesti ditinggalkan dan lain sebagainya, sebagaimana kita. Kemudian yang ketiga, mujawazuna bi'amalihim, jin itu juga akan dibalas amal-amal perbuatan mereka sebagaimana kita juga manusia, ya. Seterusnya, anda Rasulullah SAW rasulun ilal jin, bahawa Rasulullah SAW juga adalah rasul kepada bangsa jin. Kama huwa rasulul ilal ins, sebagaimana Rasulullah juga rasul kepada manusia. Fa inna Allah sarrafa nafarul jin yastami'u ma yuha ilaihi, oleh kerana itulah Allah Ta'ala mengarahkan satu kumpulan jin untuk mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW.
Baik, seterusnya daripada surah Al-Jin ini juga kita belajar bahawa jin itu ada sebahagian daripada kalangan mereka yang cerdik dan mengetahui yang hak, ya, dan mengikuti petunjuk Al-Quran, beradab sesuai dengan adab-adab Al-Quran sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, ya. Kemudian selepas Allah Ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala betul-betul menjaga langit itu atau berita-berita ghaib yang Allah sampaikan kepada Rasulullah daripada dicuri oleh bangsa jin, khasnya mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi inilah beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah Al-Jin ini, ya, daripada bangsa jin. Jadi bangsa jin itu sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Jin ni, ada dalam kalangan mereka yang muslim dan ada dalam kalangan mereka yang kafir, ada dalam kalangan mereka yang taat menjalankan perintah-perintah Allah, dan ada juga dalam kalangan mereka yang tidak taat menjalankan perintah Allah. Ada di antara mereka yang beriman dengan Al-Quran, ya, bahkan bersungguh-sungguh menyampaikan Al-Quran kepada kaum mereka, tetapi ada juga yang sentiasa ingkar menentang Al-Quranul Karim. Jadi lebih kurang sama dengan umat manusia, ya. Maka oleh kerana itulah jin juga nanti mendapatkan balasan amal perbuatan mereka. Kebaikan yang mereka lakukan akan mendapat balasan amal kebaikan, keburukan yang mereka lakukan akan mendapat balasan amal-amal, akan mendapat keburukan-keburukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada hari ini. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.